والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت رب سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa yang saya kasihi, kepada seluruh para hadirin muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita, Allah Ta'ala memberkati majlis kita, Allah Ta'ala mengikhlaskan niat saya dan niat kita semua, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semoga majlis pembacaan tadabbur kita pada hari ini Allah Ta'ala hitung sebagai taman daripada taman-taman orang-orang yang saleh dan taman daripada taman-taman syurga. Dan mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah menjadikan apa yang kita lakukan ini berada di dalam timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Ar-Rahman ianya menjadi sebab untuk kita semua mendapat kebahagiaan dan kejayaan di dunia serta mendapat keselamatan dan kejayaan di akhirat. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Hadirin semua, insya-Allah taala pertemuan kita pada hari ini adalah pada membicarakan atau membincangkan ayat di dalam suratul Muddathir. Okey. Ayat daripada suratul Muddathir. Sambungannya adalah ayat ke-8. Ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر
أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر صدق الله العظيم. سورة المدثر. Suratul Muddathir ayat yang ke-8. Hadirin yang saya kasih sekalian, kalau tuan-tuan ingat dalam tadabbur kita yang lalu, kita telah bicarakan tentang panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Ingat tak? Dengan beberapa perkara menjadi persiapan seorang yang nak berdakwah atau seorang yang nak menyampaikan atau seorang yang nak mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada kalangan mereka ini, maka di sana terdapat beberapa perkara yang perlu menjadi ingatan kita bersama bagi orang yang nak melaksanakan tugasan agama atau mengingatkan manusia atau masyarakat atau keluarga. Allah Ta'ala menyebut qum fa'anzir, bangkit dan bangunlah. Artinya dengan berehat, dengan tubuh yang rehat atau berpeluk tubuh, kejayaan tidak akan dicapai. Wa rabbaka fakabbir, di dalam moto kehidupan kamu mestilah Allah yang paling diagungkan dan dibesarkan. Wa thiyabaka fatahhir, sucikan dan bersihkanlah pakaian kamu, kerana itu merupakan penampilan. Okey. Kena pula hari ni pakai baju putih tuan. Baju putih jenama bulan bintang. Baik, hadirin semua. Kemudian wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu itu sucikanlah. Warujza fahjur, dan daripada perlakuan-perlakuan buruk itu hendaklah engkau tinggalkannya wahai Muhammad. Itu ayat lepas, kita tak perlu jelaskan lagi. Wala tamnu tastakthir, janganlah engkau mengharapkan dengan suatu kerja yang kamu buat atau pemberian kamu itu nakkan lebih banyak daripada itu. Tetapi Allah Azza wa Jalla akan membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Wali rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu, dengan Tuhanmu bersabarlah, teguhlah, tetaplah dengan kerja benar yang kamu lakukan itu. Allah Ta'ala ceritakan pada ayat ke-8, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, maka apabila nuqira finnaqur. Okey, nuqira finnaqur ni maknanya apa? Nuqira adalah satu alat yang ditiup, macam zaman dulu seperti tanduk kerbau, kan, yang macam ni tu. Gitu. Okey, sini berlubang, sini pun berlubang. Maka namanya naqar. Maka Al-Quran menyebutkan fa iza nuqira fin naqur. Ingatlah nanti kepada orang-orang kufur yang mengkafiri dan mengufuri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa iza nuqira fin naqur, ketika mana nanti ditiup atau tertiupnya tiupan sangkakala. Ulama menyebut tiupan ini adalah tiupan kebangkitan kali yang kedua. Ada yang menyebutkan ini adalah tiupan kali yang pertama. Salah satu di antara dua tiupan. Sangkakala ditiup dengan dua kali tiupan oleh malaikat yang dinamakan sebagai
Bukan Israel. Israfil. Tiupan pertama menghancurkan segala-galanya. Adapun tiupan kedua membangkitkan seluruh umat manusia ataupun makhluk. Maka hadirin semua, Allah Azza wa Jalla menyebut, apabila nanti tiupan sangkakala ditiupkan, maknanya berlakunya kiamat. Tuan-tuan, gambarkan suasana ini. Allah Azza wa Jalla menyebut, fadzalika yauma idzin yaumun asir. Hari itu adalah hari yang amat sulit, amat susah, amat sukar. Tuan-tuan, kalau kita rasa mungkin dekat dunia ni susah. Susahlah tuan-tuan, jalan jam, kaki sakit, bawa motor payah, kan? Masyarakat tak elok, tuan-tuan, cuaca tak elok contohnya, atau apa dan apa. Tetapi tuan-tuan, Quran tak gambarkan bahawa dunia ini adalah satu kesusahan, tapi dunia satu tempat ujian. Tetapi Allah sebut fadzalika yauma idzin yaumun asir. Hari itu adalah hari yang amat susah. Siapa yang dapat kesusahan ini? Alal kafirina ghairu yasir. Kepada orang kafir, hari itu adalah hari-hari yang amat tidak mudah mereka lalui. Lawannya, terbaliknya, bagi orang yang beriman, hari tersebut adalah hari yang mudah bagi mereka. Jadi hadirin yang saya kasih sekalian, ini pada dalil menunjukkan bahawa sukarnya kalau seorang itu mati dalam keadaan kafir akan menghadapi hari-hari yang amat sukar, amat susah pada mereka pada hari-hari yang ke depan. Maka Allah Azza wa Jalla menyebut, fadzalika yauma idzin yaumun asir. Ketahuilah bahawa hari itu adalah hari yang amat sulit dan sukar dilalui oleh mereka. Kemudian ayat selepasnya, alal kafirina, bagi golongan-golongan yang kufur kepada Allah, ianya bukan sesuatu masa yang mudah untuk mereka ataupun mereka lalui bagi mereka. Alal kafirina ghairu yasir. Tuan-tuan, ayat ni habis cerita. Satu penyataan 3 ayat. Bila tiup sangkakala, kalau kita iktibarkan sangkakala itu pertama, maknanya apa? Orang kafir menyaksikan suasana kiamat yang sedang berlaku adalah sukar bagi mereka. Kematian yang menyukarkan, suasana yang menyukarkan. Kalau kita maknakan dengan tiupan sangkakala yang kedua, iaitu ketika dibangkitkan, mereka saat dibangkitkan melihat suasana kehidupan akhirat, mereka hadapi hari-hari yang menyulitkan. Semoga Allah memelihara kita daripada suasana dan keadaan tersebut. Amin. Tuan-tuan, habis cerita itu. Masuk ayat 11, ceritanya kembali balik dekat cerita awal. Cerita yang mana? Cerita yang mana? Ayat 11, dia ikut balik cerita di awal. Cerita ayat yang ke-7. Wahai Muhammad, bersabarlah kerana Tuhanmu. Faham tak? Cerita apa ni? Cerita tentang seorang lelaki yang amat terkenal di bumi Mekah, di sisi pembesar Quraisy, orang yang memiliki akal yang sikit cerdik, bukan sikit, banyak cerdik jugalah tuan-tuan. Okey, yang ada kita panggil credibility dalam hidupnya. Okey, memiliki harta yang amat banyak, anaknya pun ramai, ada kata anak dia ada 10 orang. Tetapi beliau menggunakan hartanya, kecerdikannya, kredibilitinya, dan orang yang paling senior di sisi bangsa Mekah untuk menentang Nabi SAW dan mengkufuri, bahkan melawani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Siapa lelaki ini? Salah. Siapa dia? Lagi tua daripada Abu Jahal dia ni. Dia ni lagi tua daripada Abu Jahal. Salah juga Haji. Lagi tua daripada Abu Lahab. Abu Sufyan pun salah juga. Lagi tua daripada Abu Sufyan, ingat saya. Dia ni memang orang kata kalau urusan besar, orang rujuk kat dia. Kalau macam kat masjid ni tuan-tuan, ada benda-benda penting je mesti tanya, minta pendapat dia. Macam tu. Ni orang-orang besar. Maknanya orang ada idea yang bagus, jiwa yang baik,
Abdullah bin Ubay. Bukan juga. Sebab dia munafik kat Madinah, ni kat Mekah. Saya bagi jawapan dah tuan-tuan. Takut nanti tak boleh tidur pula malam. Namanya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah. Itu ayah dia, Al-Walid bin Al-Mughirah. Nama dia. Tuan-tuan, Al-Walid ataupun Walid lah senang kita panggil tuan. Walid bin Al-Mughirah ini adalah pembesar Quraisy yang boleh kita kata memiliki serba-serbi yang dibanggakan oleh manusia. Idea bagus, dia ada. Satu keturunan yang memiliki, kita kata, nama yang baik, dia juga. Harta yang banyak, dia juga. Anak ramai, dia juga. Lagi apa? Kuasa, ada juga dia. Itu, boleh kata serba-serbi, bagus. Dan dia ni pula antara yang paling tua di kalangan pembesar Quraisy. Jadi dia selalu menjadi rujukan. Okay, menjadi rujukan. Namanya Al-Walid bin Al-Mughirah. Tuan-tuan, lalu dia kata apa? Dia pernah katakan, Dharni wa man khalaqtu wahida. Dharni wa man khalaqtu wahida. Dia kata, Dharni, biarkan aku. Biarkan aku, tinggalkan aku. Wa man khalaqtu wahida. Dengan apa yang aku nak reka, yang nak cipta, ini sendirian-sendirian. Maksudnya apa tuan? Maksudnya apa? Bila mana agama Islam, Nabi kan tadi, ayat awal tadi kan Nabi berselimut, nak mulakan dakwah kan? Dapat turun ayat Iqra, lepas tu turun ayat surah Al-Mudaththir kan? Memerintahkan Nabi berdakwah. Jadi Nabi berselimut. Turun ayat perintahkan Nabi berdakwah dan Nabi pun mulakan dakwah. Bila dakwah dimulakan, ayat Quran mula dibacakan, pembesar-pembesar Quraisy cepat dapat maklumat dan dia nak bertindak segera supaya orang-orang tidak terpedaya dan tak mengikut Nabi Muhammad dengan ayat-ayat yang dibawanya. Jadi mereka berbincang, fikir, sebab ini adalah satu gelombang baru yang ada di Mekah. Kalau tak dihentikan, bahaya, kuasa mereka akan tergugat. Pengaruh mereka akan tersekat. Jadi pada waktu itu mereka fikirkan apa cara kita nak buat. Antara yang paling bijak nak berfikir, namanya siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi dia kata kawan dia, Zarni. Bila orang semua fikir, dia tuan-tuan duduk satu tempat, dia pun fikir. Apa kita nak buat dan kita nak cakap tentang Muhammad supaya orang tak ikut dia. Dia fikir sendirian. Itu sebut khalaqtu wahida, sendirian. Sampaikan beliau digelar dengan nama Wahidan. Maknanya apa? Dia ini tersendiri kalau memberikan idea yang bernas. Dia juga yang tersendiri dalam memiliki harta yang terbanyak. Dia juga tersendiri dalam memiliki pandangan ataupun anak yang ramai. Begitu. Wahida, digelar Wahida. Maka dari ini sebagian dari tafsir seperti Al-Imam Tahir Ibn Ashur mengatakan seperti itu. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, bila dia duduk sendirian, orang datang kepada dia, orang kata, beginilah, apa kata kalau kita katakan kepada orang ramai bahawa Muhammad ini adalah penyair. Lalu dia sebab bijak tu, dia cerdik. Dia kata, kita kenal tokoh penyair hebat di Mekah. Apa yang Muhammad bacakan jauh bezanya dengan syair dan prosa. Tak boleh pakai ucapan penyair. Kalau begitu, apa kata kita katakan kepada orang ramai bahawa dia ini adalah Tok Bomoh. Al-Walid ni bijak. Dia kata tak boleh juga. Sebab kita tahu mantra-mantra yang dibaca oleh Bomoh, bahasanya bukan bahasa yang diketurkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu kita sebut je lah dia ni orang gila. Al-Walid cerdik. Dia fikir dengan penuh rasional. Walaupun jahat tujuannya, tapi rasional. Dia kata kita tahu orang gila ni akalnya tak ada. Tindakan dan perkataannya semua tak difahami dan tak betul. Sedangkan Muhammad berkata dengan tutur kata yang fasih lagi betul. Tak boleh.
Tak boleh. Tuan-tuan, akhirnya, tuan-tuan, ni cerdik tuan-tuan, orang cerdik. Jadi dia pun akhirnya berfikir dan datang idea serta cadangan mengatakan, kalau begitu kita sebut sahajalah Muhammad ini adalah pemecah belah anggota masyarakat daripada anak dengan ibu bapanya, suami dengan isterinya. Maknanya apa? Ajaran baru yang dia bawa ini menjadikan anak dan bapa kelahi. Suami dan isteri bercerai. Kaum kerabat berpecah. Dia kata begitu. Walid kata, yang ini betul. Kenapa dia nak cari satu tuduhan kepada Nabi? Sebab apa? Sebab musim haji dah dekat. Orang ramai nak datang. Jadi dia akan gunakan satu slogan, satu istilah yang digunakan sesuai untuk gambarkan keburukan Nabi SAW. Tuan-tuan bayangkan, kita bayangkan ada kat Mekah. Bayangkan suasana itu. Dia tengah bincang, fikir. Dia kata, Zarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku sendirian memikirkan. Dia pun fikir dan fikir dan fikir. Tuan-tuan. Lalu Allah Azza wa Jalla menyebut, وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا. Sesungguhnya aku telah jadikan bagi siapa? Bagi Walid ini malan mamduda, harta yang banyak sangat. Harta yang banyak sangat. Tuan-tuan, dikatakan sebagian ahli tafsir, hartanya daripada binatang ternakan sahaja, mungkin unta, kambing dan sebagainya, hampir memenuhi perjalanan Mekah ke Taif. Banyak tuan-tuan. Jutawan kambing tuan-tuan. Ini buat projek kambing perap ni tuan-tuan. Hoi, laku keras tuan-tuan. Tuan-tuan ni. Banyak tuan-tuan hartanya. Hampir daripada satu lembah di Mekah sampai ke Taif. Banyak dengan kambing-kambing, unta dan sebagainya, milik daripada Al-Walid bin Al-Mughirah. Kaya lah maknanya. Quran sebut, kami telah jadikan baginya harta kaya. Sebab itu tuan-tuan, kita kena faham. Kita kena sedar dan kita kena faham. Orang yang pandai belum tentu dalam hidayah. Cerdik maknanya, sijilnya ada banyak, Profesor Madya lagi dan sebagainya, belum tentu dalam hidayah. Orang yang kaya juga belum tentu di dalam hidayah. Nanti kita jumpa lagi bawah. Wabanina syuhuda, anak yang ramai. Anak ramai pun belum tentu dalam hidayah. Boleh faham tuan-tuan? Kerana itu bukan ukuran hidayah dan petunjuk. Wabanina syuhuda wa mahattu lahu tamhida, dan kami berikan kepada mereka kekuasaan yang mudah dia dapat. Tak susah. Sebab bapak dia dulu orang besar juga, datuknya dulu orang besar juga. Tuan-tuan, kalaulah ada harta, ada cerdik, ada anak ramai, ada kuasa dan beriman kepada Allah, itulah yang terbaik. Itu yang terbaik. Tetapi kalau hilang iman dan miliki yang lain-lain itu, tuan-tuan, Al-Walid bin Al-Mughirah juga ada sifat perwatakan itu. Maka jangan tertipu dengan orang yang pandai ataupun cerdik, dengan sijilnya yang banyak atau dengan perkataannya yang petah. Tetapi kalau apa yang dinyatakan itu menyalahi ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah cerita kat tuan-tuan yang dulu baru je ni ada debat online dalam live Facebook. Okey, dijalankan oleh seorang ustaz dengan seorang ahli akademik. Ahli akademik ni doktor tuan-tuan. Ada PhD lah, doktor di depan. Okey, tanpa disebut namanya, tanpa disebut daripada negeri mana. Tuan-tuan, dia berdebat. Debat itu tuan-tuan adalah pada menafikan, pada menafikan Allah sebagai Tuhan, dan mereka nak isbatkan Rasul itu adalah Tuhan. Dahsyat tuan-tuan. Ahli akademik tuan-tuan. Maksudnya cerdik belum tentu dalam hidayah. Sebab itu kita disuruh oleh Allah untuk meminta bagi setiap waktu salat, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Baik, sambung lagi. Wa mahattu lahu tamhida, dan kami telah mudahkan baginya. Bagi siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah. Ini dengan kekuasaan yang banyak. Tadi ayat wa banina syuhuda, dan anak-anaknya yang ramai. Riwayat menyebut anak Walid bin Al-Mughirah ada 10 orang. Ada riwayat menyebut 9 orang. Banyak tak Haji? Haji Mahfuz? Banyak Haji.
10 zaman tu pun dah banyak. Kalau zaman ni ada 10 pun banyak. Saya 9 tuan-tuan adik-beradik. Bukan anak saya lah, adik-beradik saya. 10 juga seorang meninggal jadi 9. Banyak juga. Okey. Haji 10 je. 10 adik-beradik. Okey. Hadirin semua 10. Saya teringat semalam saya baca satu hadis daripada kitab Riyadhus Salihin. Daripada kitab Riyadhus Salihin, Abu Hurairah meriwayatkan. Abu Hurairah meriwayatkan, dia kata satu masa qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Satu masa Nabi telah cium kucuk akan cucunya Hasan bin Ali. Okey, cucu Nabi kan? Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Nabi cium. Bila Nabi cium, waktu Nabi kucuk tu, dekat tepi tu ada seorang lelaki namanya Al-Aqra' bin Habis. Namanya Al-Aqra' bin Habis. Habis ni bukan habis ni. Okey. Aqra' ni maknanya botak. Dia ni pula orang besar tapi orang pedalaman, orang jauh, orang badui dalam. Mungkin dia datang ke Nabi ada hajat, nak tanya soalan ke apa ke, tapi bila datang dia tengok Nabi cium cucunya begitu, dia pun kata, aku memiliki 10 orang anak, aku tak pernah cium seorang pun daripada mereka. Faham tak? Maknanya dia dapat anak tu, anak macam dapat anak kucing je, anak besar bagi makan dah. Buat gitu, tak ada cium. Lalu Nabi SAW mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Tak faham tak cerita? Maknanya kasarnya tabiat orang dalaman tu, sampai ada anak 10 orang, dia sendiri kata, aku tak pernah kucuk pun semua 10 itu. Oh, dahsyat tuan-tuan. Macam mana dia punya cara hidup, lifestyle dia, sampai anak 10 orang tak pernah dicium. Kita nak